السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب صل عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا الكتاب. اللهم علمنا الحكمة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. آمين 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 يا رب العالمين. أما بعد فالكتاب رحمة الله إن شاء الله pada hari ini kita sambung kajian kitab hadis Qudsi. Hadis Qudsi yang dikarang oleh Muhammad Yusuf Abdul Qadir. Jadi sebelum kita mulakan kajian kita untuk sesi kali ini, ada tak soalan-soalan yang berkaitan dengan sesi yang lepas? Kalau ada soalan, kita jawab dulu sebelum kita masuk kepada hadis yang pertama dalam kitab ini. Jelas tak? InsyaAllah kalau tak, nanti tulis. Kalau tak ada apa soalan, kita teruskan dengan bab yang pertama. Muka surat yang kedua, muka surat muka surat yang pertama, bab yang pertama. Okay. Kata sekarang Hafizahullah Ta'ala, bab pertama Kitab Tauhid. Sesungguhnya aku telah perintahkan kepadamu satu perkara yang lebih kecil daripadanya, sedangkan kamu pada waktu itu berada di dalam bulan sulbi Nabi Adam, bahawa kamu jangan menyekutukanku. Surat kedua Kitab Tauhid disebutkan bab yang ada dalam Kitab Tauhid. Yang pertama, penyesalan golongan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kepentingan ikhlas dan bahaya riya dalam amalan. Yang ketiga, syirik dalam ucapan. Yang keempat, keagungan dan kebesaran hanya layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, kelebihan dapat syahadat.
Yang keenam, ketetapan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap makhluk. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa ta'ala di sisi sangkaan hamba-Nya. Yang ke-8, anak Adam mendustakan dan mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-9, anak Adam mencela neraka. Yang ke-10, keraguan dalam iman. Jadi pengarang kitab ini mulakan dengan kitab Tauhid, dibawakan hadis-hadis kursi yang berkaitan dengan kitab Tauhid. Bab yang pertama, penyesalan golongan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyesalan golongan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bab yang akan dijelaskan di dalam kitab yang pertama, di dalam kitab Tauhid, iaitu bagaimana penyesalan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat kelak. Muka surat yang ketiga, hadis yang pertama, diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah yaqulu li ahwali ahli an-nar 'adzaban, law anna laka ma fil ardi min shay' kunta tahtadi bihi, qala na'am. قال فقال سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. Ini disebutkan sebagai matan hadis. Artinya daripada Nabi SAW baginda bersabda, sesungguhnya Allah berfirman kepada penghuni neraka yang paling ringan siksaannya, jika bagimu sesuatu yang ada di muka bumi, adakah kamu akan menjadikannya tergusar dengan azab yang ditimpakan ke atasmu? Dia menjawab, ya. Allah berfirman, sesungguhnya aku telah perintahkan kepadamu suatu perkara yang lebih kecil daripadanya, sedangkan kamu pada waktu itu berada di dalam tulang putri Nabi Adam alaihissalam, bahawa kamu jangan menyekutukanku, namun kamu enggan lalu melakukan perbuatan syirik. Mutafaqi riwayat Al-Bukhari dan Muslim, lafaz Al-Bukhari. Ini matan dan juga terjemahan kepada hadis. Jadi saya dah jelaskan ketika kita mengikuti daurah Adabul Mufrad, ada 4 cara bacaan hadis. Yang pertama, bacaan ijazah. Ingat, yang pertama baca secara langsung, baca saja. Ini untuk dapatkan hak untuk meriwayatkan hadis daripada guru. Yang kedua, bacaan dengan memerhatikan kepada apakah riwayat yang betul tentang sesuatu hadis. Bagaimana guru itu ajar, kita nak sebutkan juga sama seperti guru ajar. Yang ketiga, bacaan hadis secara syarahan ringkas. Bacaan hadis secara syarahan ringkas. Biasanya ada dilakukan di masjid-masjid. Kemudian yang keempat, bacaan hadis dengan syarahan panjang. Agak panjang, kita akan lihat hadis ini dari semua segi dan kita akan membincangkan. Mungkin untuk mengajar kitab ini, kita akan ikut cara yang ketiga ataupun cara yang keempat. Ada hadis yang kita akan baca dan kita akan syarahkan secara ringkas, dan ada hadis yang kita akan baca dan kita akan syarahkan secara panjang. Jadi hadis yang pertama dalam kitab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunya bernama Ummu Sulaim. Bapaknya bernama Malik. Anas ni dikenali sebagai khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadam ataupun pembantu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diuruskan keperluan dan apa yang diperlukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, dalam perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang Madinah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan setiap mereka memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang bagi tuhfah. Tuhfah ni macam hadiah ataupun peringatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka datang ibu Anas yang bernama Ummu Sulaim. Kunyahnya Ummu Sulaim. Ada yang menyebutkan namanya Rumaitha ataupun Rumaitha. Rumaitha ataupun Rumaitha. Rumaitha ataupun Rumaitha. Dengan Ra ataupun dengan Ghaib. Ini nama jarang. Orang kita pun jarang guna nama ni. Orang Arab pun juga jarang guna nama ni. Rumaitha ataupun Rumaitha. Ibu kepada Anas ini datang kepada Nabi SAW. Dia bawa Anas radhiyallahu anhu dan dia bertemu dengan Nabi SAW. Kemudian kata ibu kepada Anas ini, Ummu Sulaim atau namanya Rumaitha ataupun Rumaitha, wahai Rasulullah, setiap orang daripada ahli Madinah ini telah memberikan kepada engkau sesuatu, sama ada hadiah ataupun tanda ingatan ataupun apa-apa yang menjadi keperluan kau. Aku tidak mempunyai apa-apa, melainkan aku ada seorang anak yang bernama Anas. Maka aku serahkan Anas ini kepada kau supaya dia dapat berkhidmat kepada kau. Apa yang kau perlukan, kau perintahkan kepadanya. Apa yang kau berhajat, kau suruh dia buat. Maka dikenalilah Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini sebagai khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau disebut khadimu Rasulullah SAW, maka ini adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas ini ketika diserahkan oleh ibunya kepada Nabi SAW, umurnya adalah umur 10 tahun. Jadi berkhidmat kepada Nabi SAW selama 10 tahun. Maknanya ketika Nabi SAW wafat, umurnya adalah 20 tahun. Dan Anas ini adalah seorang yang sangat amanah. Pernah Nabi SAW perintahkan dia untuk menyampaikan satu rahsia kepada seorang sahabat. Kemudian dia lalu dengan ibunya. Dia lalu dekat dengan ibunya. Dia tanya, kau nak pergi mana? Katanya, aku pergi perintahkan oleh Rasulullah SAW untuk bertemu dengan seorang sahabat dan memberitahu satu rahsia tersebut. Maka ibunya tanya, apa rahsia tersebut? Tapi dia tak nak beritahu. Ini amanahnya dan judulnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan Anas ni juga merupakan seorang yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah 7 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 7 orang yang adalah sahabat yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama Abu Hurairah, kemudian Anas, kemudian Ibnu Umar, kemudian Ibnu Abbas, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian Jabir, kemudian yang terakhir sekali seorang wanita yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. 7 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis. Salah seorang yang daripadanya adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi Anas ni dia beritahu salah satu daripada keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya, tidak pernah aku melakukan sesuatu dan Rasulullah kata, kenapa kau buat perbuatan tersebut? Dan tidak pernah aku tinggalkan sesuatu perkara dan Rasulullah SAW berkata kepada buku, kenapa engkau tidak buat perbuatan tersebut? Kalau dia buat, Nabi SAW biarkan dia buat. Kalau Nabi SAW tak suruh buat, dia buat, Nabi SAW tak marah dia. Dan dalam masa yang sama, dia menunjukkan bahawa Nabi SAW bukanlah seorang yang cerewet. Ini penting juga, sebab ramai orang jadi cerewet. Semua benda dia teliti. Sedangkan Rasulullah SAW adalah bukan orang yang begitu. Dia mudah, orangnya mudah. Apa yang ada, dia terima. Apa yang tidak ada, dia tidak tanya-tanya. Jadi Anas bin Malik ini meriwayatkan daripada Nabi SAW. Apa kata daripada Nabi SAW, baginda SAW bersabda, Inna Allah yaqulu li ahli an-nari 'adaban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata, berfirman. Ini yang dinamakan sebagai hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada ahli neraka yang paling ringan siksaannya. Ini percakapan Allah kepada ahli neraka yang paling ringan siksaannya.
Lau anna laka ma fil ardi min syai' kunta taftadi bihi. Jika bagimu sesuatu yang ada di muka bumi ini, adakah kamu akan menjadikannya tebusan dengan azab yang ditimpakan ke atasmu? Lau, jika, anda, bahawa, laka, bagi engkau, iaitu bagi engkau ahli neraka yang paling ringan siksaannya, ma, sesuatu, fi, di dalam, al-ardi, bumi, min, daripada, syait, sesuatu, kunta, adakah engkau akan jadi tebus dirimu dengannya. Ini kalaulah engkau mempunyai sesuatu di bumi yang boleh engkau tebus dirimu daripada azab api neraka, adakah engkau akan lakukannya? Maka kata lelaki tersebut, na'am, ya, aku akan menebus diriku jika aku mempunyai sesuatu daripada bumi. Kemudian Allah berkata, ini juga hadis kursi. Sebab ini yang dinamakan sebagai hadis kursi. Siapa ingat tarikh hadis kursi? Ucapan daripada Allah yang jelas. Ya, ucapan yang jelas yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Allah. Dia ucapan ini ucapan kan? Allah tanya kepada dia. Kemudian yang jelas, memang Allah berkata, yaqulullah, Allah berkata ataupun Allah berfirman. Saya rujuk balik dalam kamus. Boleh firman ni boleh gunakan juga kepada selain daripada Al-Quran. Cuma biasanya firman Allah digunakan sebagai Al-Quran. Tapi firman ni setiap kata-kata yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh guna Allah berfirman yang diriwayatkan oleh Nabi SAW. Nabi yang riwayatkan, Nabi yang ceritakan. Riwayat ni maksudnya ceritakan. Kita pun ada riwayat sang kancil, itu kisah penceritaan sang kancil. Jadi riwayat ni penceritaan oleh Nabi SAW daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada Allah. Yang penting dalam hadis ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala berkata-kata kepada orang yang paling ringan siksaannya di dalam neraka. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berkata, faqad sa'altuka ma huwa ahwanu min hadha. Sesungguhnya maka ataupun sesungguh qad itu sesungguhnya, sa'altuka, aku telah meminta kepada kau, ma apa huwa dia, ahwanu yang paling ringan. Diterjemahkan di sini paling kecil, min hadha, daripada ini. Wa anta fi sulbi Adam, wa ni hal, sedangkan engkau berada di dalam tulang sulbi Nabi Adam. Alla tusyrika bi, supaya engkau tidak syirik kepadaku, fa'abaita, tetapi engkau enggan, illa, melainkan engkau melakukan syirik. Jadi dalam hadis ini Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada orang yang paling ringan siksaannya di dalam neraka, adakah jika dia mempunyai sesuatu daripada dunia yang boleh dia menebuskan dirinya daripadanya, maka dia akan lakukan. Maka orang itu menjawab bahawa jika dia mempunyai sesuatu daripada dunia untuk dia menebusnya dirinya daripada api neraka, maka dia akan lakukan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mendustakannya, dan Allah Subhanahu Wa Taala beritahu bahawa Allah pernah meminta kepadanya untuk melakukan sesuatu yang sangat ringan, tetapi orang ini tidak mahu buat perbuatan tersebut dan dia melakukan syirik kepada Allah. Ini makna am terhadap hadis itu, ya. Ini makna umum terhadap hadis ini. Kita tengok satu-satu. Okey. Daripada Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala bersabda, daripada Nabi SAW bahawa baginda bersabda, innallaha yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berkata, sedang berkata. Jadi ulama yang pertama, antara faedah daripada hadis ini adalah boleh menyebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sedang berkata-kata. Kerana peristiwa ini akan berlaku di hari akhirat kelak, bukan pada masa yang lampau ataupun pada masa sekarang. Jadi peristiwa ini adalah peristiwa akan datang. Cerita ini adalah cerita tentang perkara gaib, tapi perkara gaib yang akan datang, bukan perkara gaib yang telah lalu. Sebab perkara gaib ini ada yang telah lalu dan ada yang akan datang. Perkara gaib yang telah lalu seumpama kisah penciptaan Adam.
Kemudian kisah dialog Nabi Allah, Nabi Adam alaihissalam dengan isterinya. Dan kemudian dialog para malaikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga peristiwa-peristiwa yang berlaku sebelum daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada peristiwa lain yang akan berlaku. Kisah apa yang berlaku ketika pada mahsyar, kisah dalam syurga dan kisah dalam neraka. Jadi kisah ini, kisah yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah kisah yang berlaku pada masa akan datang. Kisah lain yang akan datang belum lagi berlaku tetapi akan berlaku di akhirat kelak. Jadi kisah ini berlaku di akhirat dan menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala nanti di akhirat akan berkata-kata dengan apa yang dia kehendaki. Di ahwani ahli nari azaban, Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada ahli neraka yang paling ringan azabnya. Allah berkata kepada ahli neraka yang paling ringan azabnya. Siapakah orang ini? Siapakah orang yang paling ringan azabnya di dalam neraka? Siapa? Bahawa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala. Jadi tuliskan itu orang yang paling ringan azabnya di dalam neraka. Ibnu Hajar rahimahullah taala berkata dia adalah Abu Talib. Abu Talib bapa saudara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dijelaskan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahwanu ahli an-nar 'adaban Abu Talib. Orang yang paling ringan azabnya di dalam neraka adalah Abu Talib. Ini hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim. Maknanya hadis ini adalah hadis sahih. Apakah azab yang dikenakan kepada orang yang paling ringan azabnya di dalam neraka? Dipakaikan rumpah daripada neraka. Dan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Nu'man bin Bashir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahwala ahli an-nar 'adaban man lahu na'lani wa shirakani min narin yaghli minhuma dimahuhu kama yaghli al-mirjalu ma yara anna ahadan ashaddu minhu 'adaban wa innahu la ahwanuhum 'adaban. Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan azabnya adalah orang yang dipakaikan dengan dua sandal, dua terompah dan dua talinya daripada api yang mendidih, dan dua talinya dari api. Rupanya terompah tu ada dua tali. Kedua-dua tali itu daripada api mendidih yang menyebabkan kedua otaknya menyebabkan otaknya mendidih. Sebagaimana mendidihnya periuk jika diletakkan di atas api. Dia tidak melihat ada orang yang lebih besar siksaan daripadanya, dan sesungguhnya dia adalah orang yang paling ringan siksaannya. Dia sangka dia adalah orang yang paling teruk azabnya di dalam neraka. Rupanya dia adalah orang yang paling ringan azabnya di dalam neraka. Ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahawa diletakkan di lekuk kakinya dengan arang daripada neraka. Boleh. Ada orang dia ada di bawah telapak kaki. Manusia ada dua jenis. Ada orang yang telapak kakinya lurus. Boleh. Ada orang yang melekuk. Yang dinamakan sebagai, kalau melekuk ini dinamakan sebagai ahmus. Dalam bahasa Arab disebutkan sebagai ahmus. Maksudnya kakinya melekuk. Dari ciri Nabi SAW, kakinya melekuk. Kalau dalam tentera, kalau nak masuk tentera, kalau saya tak tahu di sini bahasa cerita kan, kalau di negara Arab Saudi, kalau nak masuk tentera, syaratnya mestilah kaki itu melekuk. Kalau kakinya rata, itu tak layak untuk masuk tentera. Jadi itu dinamakan sebagai ahmus. Diletakkan arang ataupun benda kayu ataupun yang seumpamanya panas, diletakkan di bawah lekuk kakinya,
kemudian panas daripada arang ini menyebabkan otaknya menggelegak. Ini orang yang paling ringan azabnya di dalam api neraka. Dikatakan juga dalam riwayat yang lain, diletakkan di kedua-dua telapak kakinya. Diletakkan di kedua-dua telapak kakinya arang yang menyebabkan otaknya menggelegak. Ini yang disebutkan oleh ulama tentang orang yang paling ringan azabnya di dalam neraka. Jadi kita dah tahu kan, peristiwa ini berlaku pada hari akhirat. Dikatakan bahawa ianya adalah Abu Talib, yang mana ia disiksa dengan azab yang paling ringan di dalam neraka. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan kepada orang tersebut, "Lau anna laka ma fil ardi min syai' kunta tahtadi bihi." Jika bagimu sesuatu yang ada di permukaan bumi ini, adakah engkau akan menjadikannya tebusan? Maksudnya, jika engkau mempunyai sesuatu di dunia ini, adakah engkau akan menebus dirimu daripada azab neraka? Ini soalan Allah Subhanahu Wa Taala kepada lelaki yang paling ringan azabnya di dalam neraka. Maka kata lelaki tersebut, ya, aku akan menebus diriku jika aku mempunyai sesuatu daripada dunia. Aku akan tebus. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kata, faqad sa'altuka ma huwa ahwanu min hadha. Aku telah meminta kepada engkau sesuatu yang lebih ringan daripada ini. Boleh? Allah kata, aku pernah minta kepadamu untuk melakukan sesuatu yang mudah. Bukan nak bagi duit, bukan nak bagi harta, bukan nak bagi tanah, tapi aku minta sesuatu yang sangat mudah. Dan peristiwa Allah meminta perjanjian dengan anak Adam ini adalah ketika orang tersebut berada di dalam tulang sulbi Nabi Adam alaihi salam. Jadi peristiwa ini peristiwa yang berada di ketika dia berada di dalam tulang sulbi Nabi Adam. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala minta? Allah supaya minta kepada dia dan juga manusia yang lain supaya tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rupanya kita semua ni pernah membuat perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita masih lagi berada dalam tulang sulbi Nabi Adam, supaya untuk tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua ni adalah orang yang beriman, asalnya orang yang beriman. Kemudian nanti ada yang terus kekal dalam iman, kemudian ada yang telah berubah fitrahnya kepada kekufuran. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada lelaki tersebut, fa'abaita illa syirk, dan engkau enggan ikuti perjanjian yang telah kita mencelahi, tetapi engkau melakukan perbuatan syirik. Ini yang disebutkan di dalam hadis ini. Ya? Jadi disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam Suratul A'raf ayat yang ke-172. Suratul A'raf ayat yang ke-172. Ayat ini menjelaskan bahawa semua anak Adam, semua manusia telah mengambil perjanjian daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah kepada Allah dan tidak melakukan syirik kepadanya. Ayat 172 daripada Suratul A'raf. 172 daripada Suratul A'raf. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim wa dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam, Adam, zuriat Nabi Adam AS, dari sulbi, tulang belakangnya, dan yang mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Allah ambil janji daripada mereka. Allah tanya kepada mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kepada kamu? Bukankah aku ini Rabb, Tuhan kepada kamu, iaitu satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan juga berhak beribadah kepadanya. Maka ketika itu semua manusia menjawab, qalu bala syahidna, bahkan kami telah menjadi saksi. Ini yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pernah ambil anak-anak Adam daripada tulang belakang Nabi Adam AS
dan mengambil janji daripada mereka bahawa mereka akan menjadi saksi bahawa Allah adalah Tuhan kepada mereka. Jadi dalam ayat tersebut disebutkan alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kepada kamu. Dalam hadis dijelaskan alla tusyrik bi, jangan engkau syirik kepadaku. Jadi maksudnya bila kita mengaku bahawa Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai Tuhan, maka kita juga mestilah tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dan juga perkara-perkara yang lain. Bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala mengambil janji daripada manusia ketika manusia berada di dalam tulang belakang tulang sulbi Nabi Adam alaihissalam? Ada sesiapa yang tahu? Ataupun ada sesiapa yang ingat? Ada ingat kan? Tapi ada sesiapa yang tahu? Pernah baca hadis ni ataupun tidak? Okey. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim, Nabi SAW bersabda, akhadallahu al-mithaqa min dhahri Adam. Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian daripada zuriat Nabi Adam, daripada tulang mengambil zuriat Nabi Adam alaihissalam daripada tulang belakangnya. Fa akhraja min sulbihi kulla dhurriyyatin zara'aha. Kemudian Allah keluarkan daripada tulang sulbi Nabi Adam itu zuriat Nabi Adam, keturunannya, dan Allah Subhanahu wa taala tibarkan mereka. Wala tarahum baina yadayhi kadzarri. Allah Subhanahu wa taala keluarkan keturunan Nabi Adam ini, dan Allah Subhanahu wa taala tibarkan di depannya seperti semut-semut berada di depan Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Semut Allah ambil, dan seolah-olah Allah ambil nyawa manusia, kemudian daripada belakang tulang belakang Nabi Adam alaihissalam, kemudian Allah taburkan di depannya. Kata dalam hadis ini seolah-olah semut yang berada di depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rupanya kita pernah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk roh. Ada yang riwayat menyebutkan dalam bentuk jasad. Kemudian kita ditibarkan di depan Allah Subhanahu wa taala seperti semut-semut yang bertibaran. Semut yang banyak. Depannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summadan lamahum kibala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bercakap dengan mereka secara berdepan. Allah berada di depan dan Allah bercakap dengan manusia, seluruh manusia, daripada Nabi Adam alaihissalam sampai kepada manusia yang terakhir. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini merupakan Rabb, Tuhan kepada kamu? Qalu bala syahidna. Maka mereka berkata, bahkan kami menjadi saksi bahawa engkau adalah merupakan Tuhan kami. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni riwayat oleh Imam Ahmad. Ada yang mengatakan ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ia merupakan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mentafsirkan tentang hadis ini. Jadi cara Allah mengambil perjanjian itu, Allah ambil nyawa anak Adam, manusia seluruhnya daripada keturunan Nabi Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam jasad, dan Allah Subhanahu wa taala tibarkan mereka di depan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengambil perjanjian daripada mereka bahawa mereka akan beribadah kepada Allah dan tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menjelaskan ayat ini berkata, Allah taala mengkhabarkan bahawa dia telah mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi-sulbi mereka dalam keadaan bersaksi atas diri-diri mereka sendiri bahawa Allah adalah Rabb dan penguasa mereka, dan bahawa tidak ada yang berhak disembah selain daripada Allah, sebagaimana Allah telah menciptakan fitrah dan menetapkan tabiat dasar mereka dalam keadaan tauhid. Dalam hadis yang lain lebih jelas, dia kata
Nabi SAW bersabda, "Akhadallahu al-mithaqa min dhahri Adam bi Nu'man, yakni Arafah." Allah telah mengambil perjanjian daripada tulang belakang Nabi Adam di Nu'man. Nu'man ni satu tempat di Arafah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan berada di Arafah menuju ke Taif, ada satu tempat yang bernama Nu'man ataupun Nu'man. Rupanya di situ tempat Allah Subhanahu Wa Taala mengambil perjanjian daripada manusia supaya beribadah dan juga tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah mengeluarkan dari sulbi setiap turunan yang Allah ciptakan sampai hari kiamat, lalu Allah menyebarkan di hadapannya seperti semut-semut. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berbicara di hadapan mereka, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku Tuhan kepada kamu? Mereka berkata, "Bala syahidna." Bahkan kami telah bersaksi bahawa engkau adalah Tuhan kepada kami. Jadi apakah perjanjian yang diambil? Al-iqraru bir-rububiyyati wal-i'tirafu bil-'ubudiyyah. Perjanjian mereka adalah persaksian bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebagai Rabb. Rabb ni apa? Rabb ni sebagai Tuhan yang mencipta, Tuhan yang mentadbir, Tuhan yang memberikan manfaat, Tuhan yang menolak mudarat. Wal-i'tirafu bil-'ubudiyyah, dan pengakuan bahawa yang berhak, satu-satunya yang berhak disembah, satu-satunya yang berhak beribadah kepadanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi dalam hadis ini, orang ini telah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah itu syirik? Kalau ditanya kepada kita, apakah itu syirik? Menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syirik disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Engkau menduakan Allah, menyamakan Allah, menyekutukan Allah dengan yang lain, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kamu. An-taj'ala lillahi niddan wa huwa alladhi khalaqak. Engkau menduakan Allah, menyamakan Allah, menyekutukan Allah, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kamu. Ini disebutkan sebagai syirik. Jadi syirik ni ada tiga jenis. Ya.
Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan manusia. Yang pertama, syirik ni dia banyak pembahagian ini. Syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu daripadanya adalah syirik daripada Allah itu sendiri. Syirik pada Allah sebagai Rabb. Rabb itu apa? Rabb itu Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta, pentadbir, pengurus, pemberi manfaat, penolak mudarat. Antara contoh syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rabb adalah golongan etis. Golongan etis. Mereka menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang tidak wujud. Mereka etis ni golongan yang tidak mempercayai Tuhan. Jadi mereka samakan Allah dengan sesuatu yang tidak wujud. Ini golongan etis. Boleh. Ini golongan etis. Atau satu. Antara ini lagi adalah golongan yang menyembah matahari ataupun bulan ataupun pokok ataupun berhala. Mereka ni menyangka bahawa matahari yang memberikan manfaat kepada mereka. Mereka beriktikad bahawa Tuhan dah yang memberikan rezeki kepada mereka. Mereka beriktikad bahawa bulan yang menyebabkan turunnya hujan. Boleh. Ini syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rabb. Ini ada, tetapi jarang. Sekarang ni rasanya jarang, tapi masih ada lagi. Mereka syirikkan Allah. Syirikkan Allah dengan sesuatu yang tidak wujud, atau mereka syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang wujud tetapi tidak layak untuk disembah. Kemudian yang kedua, syirik pada Allah sebagai ilah. Sebagai ilah. Ilah ni apa? Ilah. Kalau tanya la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Yang berhak disembah maksudnya Tuhan yang kita beribadah kepadanya. Boleh. Jadi ini dari segi perbuatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai yang disembah. Sebagai yang disembah. Boleh. Contohnya orang yang meminta rezeki kepada selain daripada Allah. Ini orang yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menurunkan hujan merupakan satu perkara yang khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Tidak ada yang boleh memberikan hujan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia minta kepada selain daripada Allah. Wahai pokok, berikanlah hujan. Ini syirik dalam perbuatan hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rukuk contohnya kepada Nabi SAW. Kalau di Madinah tu ada, kita tengok orang dia sujud di depan makam Nabi SAW, dia minta, ya Allah berikan aku rezeki. Boleh. Ini syirik dalam perbuatan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam perbuatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh. Kemudian yang ketiga, syirik pada Allah dalam nama dan juga sifatnya. Nama dan juga sifatnya. Contohnya, dalam namanya orang-orang Kristian, mereka namakan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Al-Ab, God. Orang Kristian, mereka namakan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Al-Ab, ataupun dalam bahasa Inggeris God. God of Father of God. Father of God. God Father. God Father ataupun Father. Itu mereka namakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang bukan daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perbuatan syirik. Sebab Nabi Allah Subhanahu Wa Taala bukan bapa. Sebab itu dalam surah Al-Ikhlas disebutkan wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Begitu juga yang dilakukan oleh golongan musyrikin Mekah. Mereka namakan Allah Subhanahu Wa Taala Al-Uzza. Al-Uzza mereka ambil daripada perkataan Al-Aziz. 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 Al-Aziz ni maksudnya ini nama Allah. Nama Allah.
Tapi mereka ubah nama Allah tersebut dan mereka berikan kepada berhala mereka, mereka namakan sebagai Al-Uzza. Ini syirik dalam nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nama Allah kemudian mereka duakan, mereka berikan kepada orang lain. Begitu juga Al-Lata. Al-Lata ni nama salah satu berhala yang berada di Makkah. Mereka ambil daripada nama Allah. Allah ni sebenarnya alif lam adalah alif kecil. Tapi kenapa tidak dituliskan alif kecil ni, alif hal ni, supaya tidak sama dengan Al-Lata. Orang musyrikin Mekah, mereka ambil daripada nama Allah dan mereka sekutukan Allah dengan berhala-berhala mereka, berikan nama tersebut kepada berhala-berhala mereka. Ini syirik dalam nama-nama Allah. Boleh? Ya? Jadi ada banyak contoh-contohnya. Mereka berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala nama-nama yang tidak ada layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga syirik pada sifat-sifatnya. Contohnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan. Allah sebut sebagai Tuhan yang mengetahui perkara-perkara gaib. Dia kata ada orang lain yang mengetahui perkara-perkara gaib selain daripada Allah. Ini juga salah satu bentuk syirik. Boleh? Jadi ini secara umum tentang pembahagian syirik. Ya? Jadi ini perkara-perkara ini kita kena elakkan supaya kita tidak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam neraka. Kerana orang yang melakukan syirik, jika dia mati tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan kekal di dalam neraka. Tapi jika dia syirik, kemudian dia bertaubat sebelum dia mati, maka selagi mana dia beriman, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Sebab itu kena hati-hati dengan perbuatan syirik. Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itu Nabi SAW sering berdoa supaya dijauhkan daripada perbuatan syirik. Ini perkara yang paling asas yang kita diminta untuk lakukan. Jangan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika ma la a'lamu. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada melakukan syirik pada perkara-perkara yang aku tidak tahu, dan aku memohon kepadamu keampunan daripada melakukan syirik dalam perkara-perkara yang aku tidak tahu. Ini doa Nabi SAW. Saya kirim dia nanti lah. Saya kirim lah. Itu doa Nabi SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melindungi dirinya daripada melakukan syirik, sama ada ketika dia tahu ataupun ketika dia tidak tahu. Ya. Kita bacakan hadis yang seterusnya. Hadis yang seterusnya ni sebenarnya sama dengan hadis yang pertama. Cuma cara penceritaannya, cara periwayatannya agak berbeza. Dalam hadis, kadang-kadang satu hadis, kalau kita baca dalam kitab yang lain, hadis yang sama tetapi perkataan dia berbeza sikit. Kita baca dalam kitab yang lain, kita tengok ini hadis yang sama tetapi ada beberapa perbezaan. Sebenarnya hadis yang sama tetapi cara penceritaannya berbeza. Mungkin sahabat ni dia dengar kali pertama begini, kali kedua dia dengar begitu, ataupun dia dengar kali pertama dia riwayatkan sebagaimana yang dia dengar daripada Nabi SAW. Kemudian kali kedua bila dia nak cerita, dia tak ingat lafaz-lafaznya, maka dia ceritakan dengan maknanya. Bacakan hadisnya. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yu'ta bi rajulin min ahli an-nar fayaqulu lahu ya ibn adam kayfa wajadta manzilaka fayaqulu ya rabbi syarra manzilin fayaqulu atahtadi minhu bi dila'il ardi dhahaba fayaqulu na'am ay rabbi fayaqulu kadhabta قال سئلت ما هو أحمد من ذلك فيرد إلى النار.
Artinya bahawa Rasulullah SAW bersabda, akan didatangkan dengan seorang lelaki dalam kalangan ahli neraka. Lalu dia berfirman kepadanya, wahai anak Adam, bagaimanakah engkau mendapati tempatmu? Dia menjawab, wahai Tuhanku, ia adalah seburuk-buruk tempat. Dia berfirman, apakah engkau mahu menebusnya, tempat tinggalmu itu, dengan emas sepenuh bumi? Dia menjawab, ya wahai Tuhanku. Dia berfirman, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau telah diperintahkan dengan perkara yang lebih mudah daripada itu, iaitu tidak syirik kepadaku, namun engkau mengabaikannya, lalu dia dikembalikan ke dalam neraka. Lebih kurang cerita yang pertama, cuma cerita yang ini ada sedikit terperinci. Jadi dalam hadis ini disebutkan bahawa seorang lelaki didatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang lelaki daripada ahli neraka, dia dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis pertama tak ada perbuatan terus. Dialog Allah Subhanahu wa taala dengan lelaki yang paling ringan azabnya di dalam neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tanya tentang keadaan dia. Rupanya Allah Subhanahu wa taala di dalam di akhirat kelak akan berdialog dengan manusia. Apabila Allah berdialog dengan ahli syurga, dia sebagai satu nikmat. Tetapi apabila Allah berdialog dengan ahli neraka, ia sebenarnya sebagai satu siksaan kepada mereka. Ulang-ulang Allah Subhanahu wa taala ingin mengejek mereka atas perbuatan mereka yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain. Maka kata Allah Subhanahu wa taala kepadanya, ini dinamakan sebagai hadis kursi. Wahai anak Adam, bagaimanakah engkau mendapati tempatmu? Bagaimanakah keadaanmu di dalam neraka? Lelaki tersebut menjawab, wahai Tuhanku, ia adalah seburuk-buruk tempat. Ini seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala yang bisa diwasir, dan dia adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian lelaki tersebut menjawab, wahai Tuhanku, ia adalah seburuk-buruk tempat. Dia berfirman, Allah berfirman, adakah engkau mahu menebusnya, tempat tinggalmu itu, dengan emas sepenuh bumi? Adakah engkau mahu menebus dengan sepenuh bumi emas? Adakah engkau ingin menebus dirimu daripada azab neraka ini dengan sepenuh bumi emas? Lelaki tersebut menjawab, na'am ya Rabbi, ya wahai Tuhanku, aku ingin menebus diriku dengan sepenuh bumi emas. Fayaqulu kadzabta. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, engkau berdusta. Kerana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Kalaulah mereka dipulangkan ke bumi, mereka akan kembali melakukan syirik, dan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menipu. Itu sifat manusia. Bila kesusahan, maka dia kata, kalau aku selamat ni, aku akan buat baik. Tapi bila dah buat baik, buat lagi benda yang sama. Itu sifat manusia, bukan sahaja di dalam dunia. Apabila dimasukkan ke dalam neraka, itulah juga sifat mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, qad su'ilta ma huwa ahwanu min dzalik. Engkau telah diminta sesuatu yang lebih ringan daripada yang demikian. Allah minta kita di dunia ni, bukan Allah minta kepada kita untuk bagi emas. Bukan hari-hari bagi emas kepada Allah sebesar bukit ataupun sebesar bumi. Tapi Allah minta kepada kita untuk beribadah kepada Allah dan jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia Allah minta. Lain Allah tak minta. Allah minta yang selain daripada itu benda-benda kecil saja. Allah minta benda, kalaulah kita katakanlah satu orang, dia di bumi ni, dia lahir, kemudian dia balik dah mula kewajipan dia. Dia tak sembahyang, dia tak buat zakat, dia tak buat haji, dia tak puasa, tapi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak pernah syirikkan Allah. Apa jadi padanya? Nanti memang di akhirat kelak dia akan masuk ke dalam neraka dahulu. Kemudian akhir sekali dia akan masuk ke dalam syurga. Sebab apa? Dia masih lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi satu orang yang dia berpuasa, menunaikan haji, melaksanakan zakat, buat semua yang diperintahkan Allah, kecuali satu perkara saja, dia syirik kepada Allah. Dia syirik. Dia minta hujan pada busun, bernazar pada keramat, pergi pulau besar, bagi pada kubur, minta pada kubur. Orang begini dibimbangi nanti bila masuk ke dalam neraka, dia tidak akan keluar lagi sebab dia telah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu benda yang mudah, tetapi ramai orang yang tinggalkan. Ya. Pada soal itu, engkau telah diminta soal tabah wa ahwalu min dzalik. Engkau telah diminta dengan sesuatu yang lebih ringan daripada yang demikian. Jadi permintaan ini ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi Adam alaihi salam, iaitu ketika manusia semua berada di dalam alam roh. Maka apabila dia tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, fa yuraddu ilan nar, maka dikembalikanlah dia ke dalam neraka. Ya. Diambil daripada hadis ini, manusia asalnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni semua beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apabila kita lahir ke muka bumi ini, maka ketika itu berubah fitrah kita. Fitrah kita, semua orang ni beriman. Sebab ada orang tanya, Ustaz, saya lahir dalam keluarga Islam. Antara syarat rukun Islam ini adalah mengucap. Bila masa saya mengucap, Ustaz? Dia tanya. Kalau perempuan pernah terfikir bila balik, kalau katakanlah balik umur 15 tahun, adakah ketika itu kita ucap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Tidak, kan? Jadi bila masa ni kita masuk Islam, kita yang Islam ni daripada keluarga Islam, bila masa ni kita masuk Islam? Sebenarnya ketika kita mengambil perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita berada di dalam roh, di dalam tulang sulbi Nabi Adam AS. Sebab tu kalau ditanya kepada asal kepada manusia adalah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Nabi SAW sebutkan kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Setiap anak yang dilahirkan, dia lahir dalam keadaan fitrah. Apa maksud fitrah? Dalam keadaan Islam. Fa'abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajjisani. Maka kedua ibu bapanya yang menjadikan dia Nasrani ataupun Yahudi ataupun Majusi ataupun yang lain-lain. Jadi asal kepada manusia ini adalah Islam. Kemudian dia dibentuk oleh ibu bapanya. Kalau dah dia katakan dibentuk daripada keluarga yang tidak Islam, lahir ibu bapanya yang menjadikan dia Nasrani. Kemudian dia nak kembali kepada fitrah, maka dia kena ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adapun orang yang dilahirkan dalam keluarga Islam, maka dia tak perlu ucapkan. Apa yang perlu diucapkan? Jadilu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah iman kamu dengan la ilaha illallah. Betul? Kan kita dengar jadilu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah iman kamu dengan la ilaha illallah. Sebab kita dah Islam, maka ambil mesin yang baru. Itu soalan yang akan ditanya. Jika kalau orang tanya soalan ini, maka kita boleh jawab insya-Allah, kan? Jadi kita bacakan pengajaran daripada hadis ini. Pengajaran balasan menyemutukan Allah Subhanahu Wa Taala ialah neraka dalam keadaan kekal selama-lamanya. Ini dosa syirik yang akan kekal selama-lamanya di dalam neraka, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya sampai bila-bila. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala telah memeterai perjanjian bersama manusia sebelum mereka lahir ke dunia, iaitu tidak menyemutukan Allah. Namun ramai di dalam kalangan mereka yang ingkar dan tidak beriman kepada Allah. Ini yang kita jelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengambil perjanjian daripada manusia ketika berada di dalam alam roh. Yang ketiga, tauhid kepada Allah adalah pembeza antara orang beriman dengan kafir. Pembeza antara orang yang beriman kepada Allah adalah tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Islam, kalau dia syirik kepada Allah, sebenarnya dia telah melakukan perbuatan kufur. Tapi seimbang, dia termasuk daripada orang yang masuk dan kekal di dalam neraka. Adapun orang yang tauhid, melakukan tauhid, iaitu
menunggalkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam sifat Allah sebagai Rabb, menunggalkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam sifat Allah sebagai Ilah, menunggalkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam nama dan juga sifat-sifatnya, maka dia adalah orang yang akan masuk di dalam syurga dan kekal selama-lamanya di dalam syurga. Yang keempat, apabila melihat azab neraka yang disediakan kepada orang kafir, mereka sanggup menembusnya walaupun dengan emas sepenuh bumi untuk melepaskan diri daripadanya, namun penyesalan mereka sudah tidak berguna lagi. Ini Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang keadaan ahli neraka apabila mereka dah masuk ke dalam neraka. Ya, jadi kalau ada apa-apa soalan, kita akan diskusikan. Ya. Riwayat Imam Ahmad. Cuma ulama ada khilaf tentang hadis ini. Al-Hakim mensahihkan hadis ini. Sebahagian kata ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi perkataan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan dia ada dalil-dalil yang lain yang menjelaskan tentang hadis ini. Ada khilaf. Sebab jarang kita dengar hadis ini. Ada yang mengatakan yang hadis Nabi SAW, ada yang mengatakan dia perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tapi kalau kita katakan dia merupakan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas dia merupakan sahabat yang pakar dalam tafsir. Jadi dia menjelaskan tentang tafsir ayat ini. Orang yang banyak yang ini pertama dari Abu Sa'id Al-Khudri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ta'ala 'allamna wa 'allimna mimma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka